Dr. Muhammad Idris Al-Mabawi. Beliau mempunyai pengetahuan yang sangat luas dan kepakaran yang sangat luas dalam bidang fotografi. Dia tepat sekali lah jika beliau ditempatkan di bahagian Prasetya kategori fotografi alam semula jadi. Okey, yang ketiga untuk hari ini, kategori Bridge Building Competition akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya Cikgu Maisa Ahmad, Penghibah DSK Raja Puan Masrin. Okey, yang keempat, bagi kategori STEM Talent Show, beliau ialah Cikgu Muhammad Izwan bin Muhammad Jabi, sedang berkhidmat di SKC. Cikgu Izwan ini berpengalaman sebagai guru pembimbing, malah juga sebagai hakim bercerita STEM, sama ada di peringkat negeri dan juga peringkat daerah. Ya. Okey, yang terakhir adalah kategori Junior STEM Coding. Okey, beliau ialah Cikgu Kelana bin Cik Abdul Halim, beliau juga berkhidmat di SK Raja Puan Masrin. Beliau merupakan seorang guru TMK di Mazrin, TMK Mathematics ya. Dan yang paling penting, beliau mempunyai kepakaran yang luas dalam bidang ICT. Baik, itu serba sedikit latar belakang Barisan Prasetya Karnival STEM 2021. Okey, baik, cikgu sekalian ya. Okey, saya terangkan di sini syarat umum pertandingan yang menepati semua kategori ya. Okey, semua kategori pertandingan ini disertai oleh murid tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Okey, itu tahap 2 lah kan. Okey, setiap pasukan boleh terdiri minimum seorang hingga maksimum 3 orang ahli. Okey, di sini saya ingin tekankan, sekiranya ingin berpasukan, anak murid kita dia hanya boleh pasukannya terdiri daripada adik-beradiknya sahaja. Itu bukan orang luar. Ya, seboleh-bolehnya sebab kita tak mau melibatkan ada perjumpaan-perjumpaan yang tidak mengikut SOP. Ya. Mungkin adik dia ada tahun 4 dan tahun 5 dia boleh digabungkan begitu. Ya. Okey, seterusnya mesti ada seorang guru pembimbing bagi setiap kategori. Dan syarat yang seterusnya ialah setiap sekolah hanya boleh menghantar maksimum 2 penyertaan sahaja bagi setiap kategori. Jadi 2 penyertaan bagi inovasi STEM, 2 penyertaan bagi fotografi dan seterusnya. Jadi kalau satu sekolah tu ada 10 penyertaan lah, kalau semuanya mereka hantar penyertaan. Ya, 2. Okay, seorang murid dia boleh, tapi seorang murid tu boleh menyertai lebih daripada 1 kategori pertandingan. Okay, murid tu boleh menyertai pertandingan fotografi, boleh juga menyertai pertandingan junior STEM coding contohnya. Okay. Okay, rakaman video. Okay, dalam pertandingan ini banyak kategori yang melibatkan rakaman video. Cikgu ya tidak dibenarkan sama sekali untuk murid membuat rakaman video di sekolah. Sehinggalah kita dibenarkan secara bersemuka. Tapi itu pun kita tak pasti bila kan. Jadi semua rakaman video hendaklah dibuat di rumah masing-masing. Ya. Okey, seterusnya bagaimana nak menghantar penyertaan? Okey, borang penyertaan perlu dihantar melalui Google Form. Ya. Link Google Form tersebut akan diberikan secara berasingan mengikut kategori pertandingan. Maksudnya ada 5 kategori pertandingan dan setiap satu tu ada link masing-masing. Kenapa dibuat berasing-asing? Sebab setiap kategori itu memerlukan cara yang berasingan. Mungkin ada video, mungkin kena masuk Google Drive, mungkin kena masuk YouTube. Ya, dia lain keperluan dia. Okey. Semua video, semua jenis video perlu diupload ke YouTube secara unlisted. Ya, bagi yang telah menyertai Carnival STEM Online Challenge yang lepas, bagi Carnival bagi kategori bercerita, mereka telah membuat yang dia uploadkan ke YouTube secara unlisted. Okey, seterusnya borang perlu dihantar apabila terlengkap semua keperluan yang dinyatakan dalam setiap kategori. Ya, jadi tidak ada Google Form untuk pendaftaran saja, tak ada. Ya, dah siap semua baru hantar. Ya. Okey, Google Form, link kepada Google Form tu kami akan edarkan seminggu sebelum tarikh tutup. Ya, tarikh tutupnya bila cikgu ya? 6 September ya. Okey. Okey, sijil. Dan semua penyertaan peringkat daerah ini akan menerima sijil penyertaan peringkat negeri. Yang ini yang penting. Ini kita nak galakkan terutamanya anak-anak murid kita tahun 6. Ya, masuk saja dapat sijil negeri dah. Ya. Okey, peringkat daerah kita akan pilih pemenang di tempat pertama hingga tempat kelima. Ya, biasa tempat 3 saja kan. Tapi kali ini tempat pertama sampai tempat kelima. Okey, johan bagi setiap kategori mewakili daerah Kuala Kangsar bagi pertandingan Carnival STEM peringkat negeri Perak. Ya, cuma johan saja.
Okey. Dan seterusnya, seterusnya ini belum lagi. Bridge bidding competition, okey, saya akan terangkan pada akhir nanti. Okey cikgu. Selepas ni saya akan serahkan kepada Cikgu Amin untuk menerangkan kategori inovasi STEM. Ya, okey. Kita ikut masa kita peruntukkan sehingga 5.30. Tetapi sekiranya ambil masa yang lama untuk dua kategori, itu inovasi STEM dan juga fotografi, katakan sampai 5.30 tu disebabkan banyak pertanyaan. Mungkin cikgu banyak pertanyaan nak tanya kan, manakala ini pertama kali kita menyertai. Mungkin yang ketiga tu iaitu bridge bidding competition tu akan dibawa ke hari besok. Ya, hari besok kita akan start pukul 3. Tapi kita pulang tengok keadaan nanti kan, kalau sempat habis 5.30 kita teruskan, kalau tak sempat kita bawa ke hari esok. Okay cikgu, baik? Okey, saya teruskan dengan menyerahkan majlis kepada Cikgu Amin, Muhammad Amin bin Abu untuk menerangkan kategori inovasi STEM. Cikgu Amin dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati Cikgu Mazna selaku pegawai teknikal di Kuala Kangsar, rakan-rakan guru, seterusnya barisan ahli setia sekalian. Baik, pada petang ini saya akan berkongsi berkaitan dengan pertandingan inovasi STEM sekolah rendah. Baik, saya akan tayangkan tayangan slide saya. Boleh nampak ke semua? Cikgu Mazna boleh nampak ke? Boleh. Alhamdulillah boleh. Jelas. Okey, baik. Kita akan mulakan dengan tayangan video inovasi dulu. Okey, itulah tadi tayangan montaj berkaitan dengan pertandingan inovasi STEM Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tahun 2021 dalam karnival STEM. Baik, syukur Alhamdulillah saya sebenarnya baru bertukar ke Kuala Kangsar, PPD Kuala Kangsar. Sebelum ni saya di Sarawak. Dan sikit sebanyak pada petang ini saya ingin membantu sekiranya ada apa-apa persoalan atau bantuan yang pihak guru-guru sekalian ingin bertanya, silakan bertanya. Ini ruang masa untuk saya bersama dengan barisan guru untuk kita berkongsi berkaitan dengan pertandingan inovasi, bukan sahaja dalam bidang STEM tapi inovasi dekat cipta dalam bidang yang lain. Baik, sebenarnya kita tahu bahawa pertandingan inovasi STEM ini merupakan salah satu pertandingan yang akan dipertandingkan setiap tahun dalam Carnival STEM bagi 2021. Okey, baik, saya akan memulakan dengan sesi pengenalan. Sebenarnya kita tahu bahawa pertandingan STEM ini saya ingin fokuskan kepada tujuan. Okey, pertandingan tujuan yang diadakan adalah untuk menggalakkan kreativiti serta percambahan minda dalam menghasilkan inovasi, iaitu inovasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Itulah sebenarnya pengenalan kenapa kita ingin mengadakan pertandingan inovasi STEM di peringkat PPD Kuala Kangsar ini. Okey, baik. Apakah objektif? Saya ingin fokuskan kepada dua objektif utama saja di sini, iaitu yang kedua untuk meningkatkan kemahiran praktikal murid, iaitu bagaimana murid itu mengendalikan bahan, produk, alat atau eksperimen dan juga mendorong pelajar ini dalam kreativiti dalam menghasilkan projek inovasi sama ada yang baru ataupun yang telah sedia ada dan juga diperbaharui.
Dan objektif yang terakhir adalah untuk meningkatkan kemahiran komunikasi, iaitu bagaimana pelajar itu ingin membentangkan, mempamerkan, buat persembahan berkaitan dengan produk dan juga bagaimana mereka menghasilkan sesuatu laporan inovasi itu dalam kemahiran sosial untuk proses pembangunan projek itu. Okey, untuk tahun ini kita ada 5 tema sahaja, iaitu tema kesihatan dan makanan. Yang kedua ialah tema pertanian, yang ketiga ialah tema persekitaran lestari, yang keempat ialah tema tenaga boleh diperbarui dan yang seterusnya ialah tema teknologi maklumat dan komunikasi. Baik, pada barisan cikgu sekalian, sekiranya ingin mencelah, bolehlah tanya saya dari semasa ke semasa. Saya ingin bertambah ataupun ada apa-apa yang kurang faham, boleh terus tanya pada saya, perlu mencelah saja. Saya akan terang secara lebih lanjutlah dengan apa berkaitan dengan pertandingan inovasi STEM ni. Okey, peraturan sebagaimana kita tahu bahawa terbuka kepada murid-murid sekolah rendah, okey, yang boleh menyertai sama ada bantuan kerajaan negeri dibenarkan untuk mengikuti pertandingan ini di peringkat daerah dan negeri atas dasar jemputan ini. Saya mengikut pada kertas konsep yang telah diedarkan dalam pertandingan inovasi STEM kali ini. Baik, pertandingan ini terbahagi pada 2 kategori, iaitu kategori sekolah rendah. Jadi kita telah memfokuskan pada petang ini berkaitan dengan sekolah rendah, iaitu murid tahun 4, 5 dan 6 atau gabungan tahun 4, 5, 6 pada tahun 2021. Okey, jadi yang Cikgu Maznah ada mengatakan tadi bahawa ada syarat-syarat lah yang telah dinyatakan sebentar tadi. Baik, satu pasukan terdiri daripada 3 orang murid. Bermaksud 3 orang murid lah, sama ada kurang boleh tapi tak boleh melebihi 3 orang. Okey, dan seorang guru pembimbing iaitu mentor, dan ahli pasukan mestilah dari sekolah yang sama. Okey, ini syarat umum pertandingan tadilah. Okey, setiap sekolah hanya boleh menghantar maksimum 2 penyertaan sahaja bagi setiap kategori. Dan juga seorang murid boleh menyertai lebih daripada 1 kategori pertandingan. Maksudnya sekiranya pelajar itu masuk dalam pertandingan inovasi, dia juga boleh masuk dalam pertandingan bridge competition dan sebagainya. Okey, untuk peraturan dan syarat, baik, CJ penyertaan macam tadi Cik Maznah ada mengatakan akan diberikan, kemudian pertukaran ahli kumpulan selepas pendaftaran tidak dibenarkan. Baik, apa maksud selepas pendaftaran? Selepas menghantar Google Form, okey, Google Form akan diberikan seminggu sebelum tarikh tutup, jadi waktu itu guru-guru boleh mengisi, dan apabila telah menghantar submit dalam Google Form itu, maka pertukaran ahli kumpulan tidak dibenarkan. Baik. Okey, tarikh tutup pendaftaran ialah pada 6 September. Okey, untuk bahagian peraturan yang ke-8 ini, saya ingin menekankan bahawa sesuatu reka cipta ataupun inovasi mestilah bersifat baharu. Okey, bukan baharu ini bermaksudnya bagi projek inovasi yang telah dipertandingkan dan memenangi sebarang anugerah mesti melakukan pengubahsuaian ke atas projek berkenaan. Produk yang sedia ada dapat diterima selagi penambahbaikan itu berlaku sama sekali baru. Okey, bermaksud sebelum-sebelum ni mungkin ada sekolah yang telah masuk pertandingan inovasi bukan sahaja daripada anjuran KPM, tetapi contoh anjuran universiti ataupun badan-badan agensi yang lain. Baik, projek yang sedia ada itu dibenarkan untuk masuk bertanding kali ini, tetapi perlulah membuat pengubahsuaian sama ada dari segi fungsinya ataupun dari segi produk dan sebagainya. Sekejap lagi kita akan tekankan di situ. Baik, hal ini adalah kerana untuk kita tidak membawa satu inovasi yang sama, walaupun contohnya lah di pertandingan luar dia menang Gold Award iaitu anugerah emas, tapi bila masuk ke pertandingan daerah tiba-tiba dia tidak ada dalam senarai top 5. Jadi mungkin cikgu pembimbing itu akan mempertikaikan saya menang di peringkat luar, tetapi bila masuk daerah saya tak menang. Okey, baik. Dari segi teknikalnya di situ kita melihat kepada potensi produk itu untuk dibawa ke peringkat negeri untuk mewakili PPD Kuala Kangsar. Projek mestilah selari dengan tema pertandingan, iaitu ada 5 tema yang telah disebutkan tadilah, mesti selari. Sekiranya keluar daripada 5 tema itu, mungkin barisan hakim akan fikir semula sama ada atau layak ataupun tidak untuk masuk bertanding dalam pertandingan ini. Okey, peraturan yang ke-10, idea projek mestilah asli dan tidak pernah dikomersialkan, dipaparkan atau dikemukakan ke mana-mana sektor pembuatan. Sebagai contoh, sekiranya produk itu berada dijual di DIY ataupun di mana lagi Mr. Tom mana-mana lah, di kedai-kedai yang ada dijual, maka produk itu tidak dikira sebagai asli kerana telah pun dikomersialkan. Okey.
maksudnya telah berada di pasaran lah buat masa ini. Okey. Kemudian sesuatu reka cipta inovasi itu dikemukakan dalam bentuk sampel komersial, artikel yang telah dikeluarkan prototipe, model, plan, lukisan, gambar dan teks. Bermaksud sepanjang pertandingan ini, barisan guru lain boleh mempamerkan sama ada produk itu sebagai sampel untuk dikomersialkan dalam bentuk artikel ataupun kajian-kajian, ada menyatakan berkaitan dengan prototipe, ada berkaitan dengan penyediaan model, ada lukisan plan, maka perlu sertakan bersama, okey, dikemukakan supaya dapat mengukuhkan lagi fungsi projek inovasi itu. Okey, yang ke-12, satu tema sahaja dibenarkan untuk suatu projek inovasi. Memangnya maksud tema ini contoh kesihatan dari kita ambil lah. Okey, mestilah dibenarkan hanya untuk satu projek itu berkaitan dengan kesihatan saja. Kita tak nak disambung lagi dengan persekitaran alam sekitar dan sebagainya kerana dia telah menunjukkan fungsi yang lain daripada tujuan utama untuk menyelesaikan projek inovasi itu. Bermaksud sememangnya apabila kita menghasilkan projek inovasi ada masalah yang kita nak selesaikan. Jadi sekiranya fungsi itu tidak menjurus kepada permasalahan untuk melaksanakan inovasi itu, maka kita tak akan ambil terima kerana hanya satu sahaja tema yang dibenarkan. Okey, baik, pertandingan peringkat negeri dijalankan secara dalam talian ataupun bersemuka lah sebab kita ada plan A, plan B. Dalam kengkangan musim COVID ini saya rasa mungkinlah kita akan buat secara talian je tapi ikut pada keadaan semasa. Peserta perlu menghantar poster, laporan dan video rakaman inovasi yang berdurasi tidak lebih 5 minit. Saya tekankan di sini inovasi persembahan yang tidak melebihi 5 minit. Baik, sekiranya ada guru yang bertanya kalau melebihi 5 minit macam mana? Bermaksud lebih daripada 5 minit kita tidak akan ambil markah apa yang nak disampaikan itu. Kita hanya ambil masa secara 5 minit sahaja. Okey. Baik, termasuklah juga video montaj. Mungkin di awal video itu guru ada kreativiti untuk menghasilkan video montaj, iaitu menghasilkan dari segi tampilan dari segi sekolah ataupun nama-nama kumpulan, nama-nama ahli dan sebagainya. Itu kita tak kira. Kita akan mula mengambil kira apabila produk itu ataupun penyataan masalah itu dikeluarkan berkaitan dengan produk. Maksudnya ada tujuan dia. Jadi di situ kita akan ambil penilaian. Keputusan penjurian adalah muktamad, sebarang aduan adalah tidak akan dilayan. Okey, baiklah, di peringkat pertandingan kita ada 2 peringkat, iaitu peringkat pertama iaitu tapisan mengikut penganjur, iaitu laporan dan video akan disahkan oleh penganjur sendiri untuk memastikan bahawa pendaftaran memenuhi syarat penyertaan dan prosedur pendaftaran. Bermaksud sebelum kita menghantar contohnya mewakili ke peringkat negeri dan seterusnya ke kebangsaan, tapisan pertama sekali di Kuala Kangsar akan terus memeriksa laporan dan juga video yang telah disampaikan dalam Google Form itu nanti. Baik, seterusnya peringkat kedua dia akan menilai berkaitan dengan kertas cadangan dan video. Okey, laporan dan video diterima akan dinilai oleh panel hakim. Panel hakim akan menilai dan memilih projek yang memenuhi elemen penilaian. Maksudnya yang boleh untuk dinilai lah. Itu maksudnya. Okey, kita fokuskan kepada video pembentangan itu tadi. Kos penyediaan laporan dan video adalah di bawah tanggungan sepenuhnya peserta pertandingan ataupun di sekolah lah. Sekiranya pihak individu atau peserta itu ada mengeluarkan bajet yang tinggi, maka perlulah disediakan oleh mereka sendirilah, tidak ada tanggungan kos untuk dalam pertandingan inovasi ini. Baik, durasi pertandingan adalah tidak melebihi 5 minit. Okey, tempoh ini termasuk montaj persembahan. Ini yang saya tekankan tadi. Sekiranya guru-guru nak buat video yang panjang, maka cuba untuk maksimumkan apa input yang boleh diberikan kepada panel penilai supaya dalam masa 5 minit itu segala mula contohlah dari segi penyataan masalah sehinggalah ke impak projek atau produk itu dapat dinyatakan dengan baiknya. Okey. Baik, yang seterusnya peserta dibenarkan menggunakan dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okay, dua-dua bahasa boleh. Cuma bahasa Tamil ataupun bahasa lain tu bukan kita tak terima, cuma mungkin ada hakim yang tidak memahami apa yang ingin disampaikan. Okay? Yang kita hanya benarkan 2 bahasa sahaja. Okay. Hasil karya persembahan adalah disesuaikan dan dipaparkan dalam segala bentuk media video. Format yang dibenarkan bagi video adalah WMV,
MP4 dan juga MOV. Hanya 3 format ini sahaja yang dibenarkan. Okey, kerana apa? Mungkin ada yang menggunakan Apple ataupun dan sebagainya. Sewaktu nak run finishing itu sebelum hantar, pastikan tukar kepada format ini. Kadang-kadang ada M4V yang tak boleh buka, ataupun ada format-format yang lain lah yang menyukarkan pihak Rustia untuk melihat balik proses video tu dihantar. Okey, seterusnya resolusi video yang ditetapkan adalah Full HD, iaitu 1080p pixel, iaitu bermaksudnya Full HD lah, supaya kita nampak apa produk itu secara jelas. Nanti bila kita ambil video, tiba-tiba ada yang kita tak kabur, kita tak tahulah, sebab kita tidak ada sesi suar kenal ataupun sesi pembentangan secara lisan semasa penghakiman itu. Okey. Baik, pautan video sahaja yang perlu dihantar pada penganjur negeri dan juga kebangsaan. Okay, macam tadi, kita boleh hantar melalui YouTube ataupun melalui Google Drive. Okey, ini adalah laporan ataupun ringkasan projek yang ada dalam kertas projek. Peserta hendaklah menyediakan laporan ataupun ringkasan projek. Yang pertama ialah penyertaan masalah, yang kedua data objektif, yang ketiga uji lari, yang seterusnya impak produk, yang seterusnya keboleh pasaran produk, keaslian produk. Baik, mungkin cikgu-cikgu fikir, susah lah kita, macam mana kita nak buat data objektif dan uji lari ya. Baik, ini adalah hanya penyediaan. Jangan risau cikgu-cikgu, sebab pada tahun ini kita nak menggalakkan pertandingan inovasi ini mula bercambah di PPD Kuala Kangsar dalam keadaan yang semua faham lah. Okay, dan sekejap lagi saya akan tekankan bagaimana pelaporan yang baik untuk pertandingan inovasi untuk kali ini. Baik, format penyediaan yang dimaklumkan dalam kertas konsep ialah menggunakan font Arial dan juga saiz tulisan sebanyak 12 dan mestilah double spacing. Okey, bagaimana proses penjuruan dibuat dalam pertandingan ini ialah semua usia penilaian pertandingan inovasi peringkat daerah Kuala Kangsar akan dilaksanakan secara atas talian. Fail video pembentangan telah siap, perlu dimuat naik ke Google Drive sebelum dihantar pada penganjur. Kemudian link Google Drive yang mengandungi video projek, laporan ringkasan projek inovasi dan poster perlu dihantar dalam Google Form. Baik, mungkin ada cikgu tanya, boleh tak saya hantar dalam YouTube ataupun bagi link tu? Boleh, cuma pastikan dalam keadaan unlisted lah, supaya projek itu tidak tersebar luas, di mana mungkin di luar sana ada orang kata apa, agensi lain yang boleh ambil idea-idea cikgu-cikgu yang hebat ni, anak-anak murid kita, dia akan keluarkan dalam bentuk projek yang lain. Maka sebagai orang kata etika untuk menjaga hasil inovasi, saya cadangkanlah supaya lebih baik kita masuk ke unlisted channel YouTube ataupun secara link Google Drive. Okey, link Google Drive juga akan disediakan oleh penganjur, iaitu kita akan sediakan, dan seminggu sebelum tarikh tutup cikgu boleh mengisi, dan juga apa-apa masalah teknikal bolehlah tanya saya berkaitan dengan pertandingan inovasi ini. Okey, ini yang kita akan ambil kira kriteria penilaian, bagaimana markah akan diberikan berdasarkan projek, berdasarkan persembahan, berdasarkan laporan yang telah disertakan. Yang pertama sekali ialah creativity. Okey, dalam bidang dari untuk kreativiti ini 15% akan diberikan markah, iaitu inovasi yang diperkenalkan hendaklah kreatif, sama ada yang baharu atau yang telah diadaptasi, maksudnya yang telah diambil dan perlu buat perubahan dan berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Ini dalam kertas konsep lah, tetapi dari segi projek mungkin boleh digunakan implementasi dalam bentuk produk untuk menyelesaikan masalah yang ada di persekitaran. Baik, yang seterusnya ialah significant project sebanyak 20%. Penghasilan inovasi yang berkualiti, maksudnya apabila di akhir produk itu pastikanlah berlakunya kualiti, tidak ada apabila berfungsi tiba-tiba pecah ataupun rosak ataupun tidak berfungsi lah. Okay, bermakna. Maksudnya inovasi yang dihasilkan itu dapat menyelesaikan masalah yang timbul ataupun ada isu yang nak disampaikan dalam projek itu. Menjimatkan kos dan sumber lah, tentulah inovasi ini dihasilkan sebenarnya untuk menjimatkan kos lain lah. Okay. Memberi impak yang tinggi kepada pengguna dan juga kepada persekitaran. Okay, baik, seterusnya impak projek diberikan ialah 20%. Inovasi dan penyelidikan dapat memberi faedah yang jelas kepada peningkatan kualiti atau keberkesanan kepada pengajaran dan pembelajaran yang di luar sana lah. Maksudnya ada impak yang dapat memberi makna yang tertentu. Baik, seterusnya keberkesanan kos.
iaitu 5%. Hasil inovasi dapat meningkatkan produktiviti. Terdapat bukti inovasi dengan kos yang lebih rendah ataupun yang sama. Maksudnya perlu menyatakan bahawa berapa bilangan kos cikgu telah hasilkan ataupun membimbing anak murid itu untuk hasilkan, di mana bukti inovasi itu perlu lebih rendah ataupun sama dengan yang ada di pasaran. Sekiranya lebih mahal, maka tidak ada fungsilah projek itu. Okey, seterusnya ialah replicability, iaitu keboleh-ulangan, iaitu 10%. Terdapat bukti yang menyatakan bahawa inovasi dan penyelidikan boleh diguna pakai oleh pihak-pihak yang lain yang berkaitan secara terus dengan diubah sesuai mengikut keperluan. Maksudnya inovasi itu boleh digunakan dalam apa saja aspek yang boleh berkaitan dengan secara terus, pengguna terus boleh menggunakannya. Okey. Baik, seterusnya ialah potensi kebolehgunaan ataupun aplikasi sebanyak 15%. Okey, di sini perlu wujudkan bukti hasil inovasi berjaya mencapai objektif inovasi sepenuhnya. Mestilah. Okey, contoh dalam kenggangan PKP ini, kita tahu bahawa kita tidak boleh produk itu tidak dapat ditayangkan ataupun tidak dapat dibawa ke pasaran untuk uji cuba, tetapi boleh melihat kepada sama ada projek itu dapat dibuktikan dalam dalam situasi persekitaran pelajar itu sendiri. Okay? Kemudian berpotensi untuk berkembang, mempunyai perancangan masa hadapan dan cadangan penambahbaikan. Maksudnya boleh diaplikasikanlah. Okay. Maksudnya kalau buat sesuatu tu biarlah boleh dilaksanakan dengan sebaiknya. Okey, seterusnya ialah persembahan dan penyampaian sebanyak 15%. Penyampaian adalah sistematik dan menarik. Video itu tadilah jelas dan padat serta mudah difahami. Sekiranya pihak hakim atau penjuri ingin membuat penilaian, pastikanlah yang boleh difahami. Okey. Penyediaan bahan yang bersesuaian untuk membantu persembahan seperti poster, risalah ataupun brosur. Baik, poster, risalah dan brosur ini kita akan adakan apabila bersemuka, tetapi sewaktu pertandingan ini poster perlu dihantar untuk melihat kepada keseluruhan ringkasan projek itu. Sekejap lagi saya akan kongsikan bagaimana untuk menghasilkan poster yang baik dalam pertandingan inovasi. Baik, seterusnya penggunaan ruang, alat pameran secara optimal dan berkesan, peserta berpengetahuan dan berkeyakinan tentang inovasi. Okay, ini secara bersemukalah. Apabila ada sesi soal jawab, peserta murid-murid itu perlulah menunjukkan pengetahuan ataupun keyakinan yang tinggi tentang projek yang mereka hasilkan itu. Okay, ini adalah format laporan projek yang dinyatakan dalam kertas konsep untuk peringkat kebangsaan. Baik, yang ini semua yang saya katakan tadi telah pun dirangkumi dalam format ini, cuma dia dibahagikan kepada beberapa elemen-elemen lah supaya dapat nampak lebih kemas dan juga lebih tersusun. Jadi jangan risaulah, untuk daerah tak perlu melihat kertas konsep secara ini. Bagi yang menang sahaja nombor 1, saya akan membimbing sekolah tersebut untuk menghasilkan format laporan projek ini untuk dibawa ke peringkat negeri. Okey, ini berkaitan dengan prosedur penyertaan itu tadi. Semua pendaftaran mesti dibuat melalui dalam talian. Semua butiran dan borang pendaftaran dalam talian mesti diisi dengan lengkap dan betul. Baik, terutamanya dari segi nama, sekolah, IC. Okey, ada MyKit pelajar sekiranya tak ada, terus ada sijil lahir, perlu dalam keadaan yang lengkap. Kemudian pautan projek, laporan dan video mesti hantar melalui Google Form yang disediakan oleh penganjur. Peserta diminta untuk menggunakan akaun email MOE untuk mengakses borang dan talian. Okay, yang ini kita abaikan sebabnya untuk di pekan daerah kita boleh hantar melalui menggunakan email sendiri supaya mudah untuk kita kendalikan. Sekiranya sampai ke peringkat negeri dan kebangsaan, kita akan guna sepenuhnya menggunakan email MOE ini. Okay? Baik, pengelola peringkat negeri dan juga kebangsaan berhak untuk menolak mana-mana penyertaan yang tidak lengkap ataupun lewat. Okay, sebab itu saya katakan tadi, apabila sampainya tarikh tutup itu perlu dihantar sebelum pada tarikh tutup. Sekiranya selepas daripada tarikh tutup, penyertaan kita tidak akan terima. Okey, macam tadilah syarat umum pertandingan tadi ya, kita perlu dihantar melalui Google Form, kemudian link Google Form tersebut akan diberikan secara asing mengikut kategori pertandingan lah. Saya akan keluarkan sendiri link pertandingan inovasi ini dan cikgu-cikgu boleh isilah apa berkaitan maklumat yang perlu ada dalam pertandingan ini. Okey, semua video diupload ke YouTube secara lesen ini ikut pertandingan lah. Mungkin untuk inovasi pun boleh guna untuk persembahan, cuma laporan dan juga poster perlu dihantar melalui Google Drive. Okey, borang perlu dihantar apabila telah lengkap semua keperluan yang dinyatakan dalam setiap kategori itu tadi.
Okey, ini adalah contoh link Google Form yang telah saya sediakan. Okey, jadinya link ini kita akan buat pembaharuan. Okey, kita akan berikan seminggu sebelum tarikh tutup. Okey. Baik, apa yang perlu dihantar sebenarnya dalam pertandingan inovasi STEM ini? Baik, ada 3 bahan yang perlu dihantar, iaitu yang pertama ialah poster, format PDF, Word ataupun JPEG. Kemudian yang kedua laporan. Okey, laporan boleh dihantar dalam format PDF dan Word. Kemudian yang ketiga video inovasi lah, format WMV, MP4 dan juga MOV. Okey. Jadi bahan-bahan ini perlu dihantar bersama untuk dibuat penilaian berkaitan dengan pertandingan inovasi ini. Okey. Okey. Begitulah tadi serba sedikit berkaitan dengan penerangan untuk kertas konsep bagi pertandingan inovasi STEM. Jadi di seterusnya saya ingin berkongsi berkaitan dengan tips. Susahlah saya nak berkongsi dengan tips dengan cikgu-cikgu semua. Jadi inilah ruang ataupun masa untuk saya berkongsi, di mana cikgu-cikgu pula ambil maklumat berkaitan dengan bahan-bahan ini, boleh ambil, boleh tiru untuk berkaitan dengan penyediaan laporan, bagaimana untuk perhasilan video, ambillah. Sebab yang ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan pengalaman dan juga bagaimana saya membantu rakan-rakan yang lain, sedikit perkongsian saya. Okay, ini tips inovasi untuk laporan projek. Mungkin cikgu-cikgu tadi ada melihat bahawa kertas konsep tadi ada mengeluarkan laporan yang panjang, tetapi saya ingin fokuskan kepada format laporan ada 4 ini, iaitu yang pertama pengenalan. Baik, pengenalan ini boleh dinyatakan dalam satu perenggan, dalam satu muka surat sahaja, iaitu mengatakan apa berkaitan dengan produk, kemudian apa penyataan masalah. Okey, itu muka surat yang pertama berkaitan dengan pengenalan. Kemudian muka surat yang kedua iaitu projek inovasi dan reka cipta, nyatakan nama projek itu dengan jelas. Okey, contoh ada singkatan, contohnya wow bom ke apa saja itu, nyatakan dengan jelas apa nama projek itu supaya nama projek ini akan dibawa didaftarkan untuk pertandingan ke peringkat negeri dan juga kebangsaan. Jadi nama projek inilah yang akan menjadi ikon kepada projek itu. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah di mana punca cetusan idea projek itu, iaitu penyataan masalah tadilah. Cikgu menyatakan penyataan masalah dengan baiknya sama dalam bentuk grafik ataupun mengambil gambar-gambar, contoh cikgu ambil gambar longkang-longkang tersumbat contohnya kan. Okey, pelajar itu mengambil longkang tersumbat, kemudian dia menyatakan di situ inilah punca contoh longkang tersumbat, ada banyak sampah dan sebagainya, betul dia menghasilkan produk yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah itu, maka bahan-bahan itu perlu dimasukkan dalam laporan. Okey. Kemudian objektif projek dibangunkan, kenapa projek itu dijalankan, apa tujuan dia, kenapa kita nak laksanakan projek itu untuk menyelesaikan masalah yang dinyatakan tadi, punca cetusan idea itu tadi. Okey. Kemudian apa inovasi yang telah dilaksanakan. Okay, di sana nyatakan apa langkah-langkah dia, terutama dari segi penyediaan bahan, kemudian apa proses pembuatan, kemudian apa bagaimana projek itu dibuat kemaskinikan, kemudian seterusnya projek itu telah pun dihasilkan dalam keadaan yang sedia untuk dihasilkan prototype ataupun design. Okay. Kemudian hasil akhir projek. Okay, ini design ataupun prototype itu perlu dinyatakan dengan sebaiknya supaya kita dapat tahu pembinaan projek itu memang daripada pelajar itu sendiri, okay? Bukannya daripada guru. Ini yang saya tekan, kerana kebanyakan projek inovasi, contohlah guru itu menghasilkan kemudian menyatakan dan menerangkan bahawa pelajar itu, sebenarnya kita nak mencungkil minat pelajar itu. Jadi kita tengok kepada bagaimana hasil akhir projek, produk ataupun pelajar itu telah hasilkan. Okay? Baik, seterusnya ialah kefungsian projek. Mestilah nyatakan projek itu ada fungsinya, ada tujuan dengan yakin. Okay? Kemudian impak projek kepada pengguna. Maksudnya bagaimana projek itu dapat membantu pengguna ataupun persekitaran untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, seterusnya potensi komersial. Adakah produk ini mempunyai potensi untuk dijual di pasaran, contohnya mestilah mesra pengguna, contoh daripada alatan bahan-bahan yang murah dan sebagainya. Okey. Baik, seterusnya ialah cadangan penambahbaikan. Nyatakan apa penambahbaikan yang perlu dibuat pada projek itu. Okey. Hal ini kerana mungkin ada berlakunya penambahbaikan yang barulah supaya dapat memastikan projek yang lebih baik nanti pada masa akan datang. Okey, ini pula berkaitan dengan tips untuk video persembahan. Okey,
Untuk timeline ini cikgu boleh ambil sebagai panduan, sekiranya ada lebih baik lagi baguslah. Okay, yang pertama nyatakan nama sekolah. Contoh SK apa ni Cih, okay, nyatakan nama sekolah dengan betul, kemudian nak masuk gambar sekolah pun tak ada masalah. Okay, kemudian nama kumpulan itu. Okay, nama kumpulan, sekiranya ada gambar-gambar pelajar yang boleh dimasukkan pun tak ada masalah. Masukkan nama pelajar beserta nama, kemudian nyatakan tajuk inovasi itu. Okay. Baik, lepas itu untuk seterusnya ialah pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini boleh dinyatakan dalam bentuk grafik, boleh, dalam bentuk video, boleh, dalam bentuk orang kata apa, sumasaran yang lebih menarik lah, yang menyatakan bahawa inilah masalah yang perlu diselesaikan. Kemudian cetusan idea ataupun lakaran olahan idea. Okay, ada penambahbaikan di situ. Kemudian alatan dan bahan, mesti cikgu-cikgu nyatakan bahawa apa alat ataupun bahan yang digunakan untuk menghasilkan inovasi ini. Supaya mungkin kita tak tahu ada alatan yang membahayakan ataupun alatan yang kos tinggi, jadi mungkin hasilnya lebih baik kan. Okey, seterusnya ialah langkah perhasilan produk reka bentuk itu. Langkah-langkah, langkah pertama, langkah kedua sehinggalah ke langkah yang terakhir. Kemudian fungsi produk itu, bagaimana produk itu berfungsi, kemudian potensi komersial boleh dinyatakan dalam bentuk slide ataupun dalam bentuk ucapan pelajar itu sendiri, tak ada masalah. Kemudian seterusnya ialah impak projek pada pengguna, bagaimana projek itu dapat pakai oleh pengguna di luar sana. Baik, untuk persembahan saya ingatkan sekali lagi, video tidak melebihi 5 minit. Okay, pastikan video itu tidak melebihi 5 minit. Sekiranya ada video yang sampai 8 minit, jadi sampai 5 minit, ya akhir-akhir seterusnya itu saya tak akan ambil sebagai penyertaan. Kerana apa? Kita ingin adil fair pada semua, kerana kita telah tetapkan dalam taklimat pada hari ini ialah tidak melebihi 5 minit. Okay? Termasuklah montaj persembahan. Baik, format yang kita tekankan tadi ialah WMV, MP4 dan juga MOV. Resolusinya ialah Full HD 1080 pixel. Okey, ini adalah tips berkaitan dengan poster. Yang pertama tadi berkaitan dengan laporan, saya dah maklumkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana penyediaan video, dan seterusnya ialah poster. Okey, sebenarnya poster ini simple sahaja. Okey, tak perlulah masukkan elemen-elemen yang lain. Kerana apa? Kerana kita telah ada laporan tadi dan juga video. Okey, ini adalah contoh yang cikgu boleh ambil format. Ini adalah pertandingan yang telah dianjurkan. Baik, ini format yang baik. Yang pertama sekali mesti ada tajuk lah. Okey, baik, kita tengok di sini ada title, project title. Okey, maksudnya apa nama contoh di sini iComplex ni ya. C-Book Access, maksudnya itu title project dia tu. Okey. Kemudian introduction ataupun abstract dah. Okey, introduction lah, penerangan berkaitan dengan produk itu. Apa produk ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan semualah, masukkan di situ. Hanya dalam 1 perenggan, 2 perenggan dah cukup. Okey. Kemudian perlu ada apa problem statement dia, apa pernyataan masalah dia, kemudian objektif. Okey, objektif ini kita akan tengoklah, kalau ada 3 boleh 3, kalau ada 1 pun sudah membadai 1 objektif yang kita nak capai ya. Kemudian apa dia punya value added, nilai tambah yang ada pada produk itu, kemudian usefulness, kemudian ni tadi potensi untuk dikomersialkan, kemudian apakah advantage yang perlu ada ataupun apa-apa bahan novelty yang perlu ditunjukkan. Okey, baik, untuk kali ini produk picture perlu dinyatakan dalam gambar poster, okey, supaya panel penilai tahu produk ini, poster ini. Jadi kita tahulah, mungkin kalau dinyatakan tajuk je mungkin ada beberapa kita kurang jelas. Jadi bila ada gambar itu secara visual, kita dapat lihat produk itu dengan sebaiknya. Okey, saya rasa itu saja setakat sesi saya pada petang ini. Baik, saya buka ruang ini untuk sesi soal jawab. Sekiranya guru-guru ada apa-apa pertanyaan berkaitan dengan kertas konsep, boleh tanya pada saya, dipersilakan. Baik, cikgu ada apa-apa persoalan yang nak ditanya, silakan.
Semua faham, jelas? Assalamualaikum. Okey, silakan siapa? Puan Rahuda Rahmat ke? Ya, saya Cikgu Ya, Amin. cikgu, silakan. Cikgu, saya nak tanya lah, yang akan di pendaftaran tu, Okey. Cikgu akan kongsikan mana ya? Okey, saya akan letakkan, saya akan buat link juga. Okey, boleh masuk grup Telegram ini, grup Inovasi STEM PPD Kuala Kangsar. Di sana saya akan berikan bimbingan dan juga bagaimana untuk menghantar link itu. Maksudnya bahan-bahan itu perlu dihantar dalam link yang saya akan berikan seminggu sebelum tarikh tutup pertandingan. Jadi sebelum ni, cikgu perlu sediakan dulu 3 bahan tu, iaitu berkaitan dengan video persembahan, berkaitan dengan poster dan juga berkaitan dengan laporan tu. Okey cikgu? Okey, baik, jelas. Okey, masih cikgu lagi. Ada soalan, silakan. Cikgu ada lagi apa-apa? Boleh silakan. Okey, saya nak tekankan lagi sekali berkaitan dengan persembahan itu. Okey, persembahan itu boleh menggunakan apa sahaja videografi yang menarik. Okey, sekiranya ada elemen-elemen yang cikgu perlu tambah, masukkan bersama supaya nampakkan visual itu lebih menarik perhatian persembahan. Bukan sahaja video yang kosong. Boleh masukkan lagu, elemen lagu. Yang penting produk itu dapat dinyatakan dengan sebaiknya. Baik, sekiranya tidak apa-apa soalan, jadi saya serahkan kepada Cikgu Razman untuk meneruskan sesi fotografi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar? Ada dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Cikgu Amin. Tuan-tuan guru besar, PKPK, guru-guru yang hadir pada hari ini, terima kasih. Saya pada hari ini, bahagian saya ialah fotografi alam sekitar. Saya rasa tak banyak sangat lah. Tak lama sangat macam Cikgu Amin, sekejap saja. Okey, kita akan tengok slide saya. Kita tahu ada ke tak?